Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Sihat? Bertemu kita kembali. Saya Encik Muhammad Azruddin Sahudin akan berkongsi dengan anda serba sedikit berkaitan subjek yang ditawarkan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. So, sebelum kita teruskan, jangan lupa share, like dan subscribe. Jom. Okey, bertemu kita kembali. Seperti yang saya maklumkan tadi, saya akan memberikan konten berkaitan subjek yang ditawarkan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Dickson. Untuk kali ini, saya akan terangkan serba sedikit berkaitan dengan kod subjek DET 1022 ataupun Electrical Wiring. Sebelum saya terangkan lebih lanjut berkaitan dengan subjek ini, ada baiknya kita kenali subjek ini melalui kos online. Untuk pelajar-pelajar semester 1, kos online ini penting kepada anda untuk mengetahui serba sedikit ataupun menampak bayangan subjek ini berkaitan dengan apa. So, jom kita seterusnya. Secara ringkasnya, sinopsis untuk subjek ini adalah memberikan pendedahan kepada para pelajar dalam melakukan kerja pemasangan pendawaian elektrik domestik di Malaysia berpandukan kepada MS-IEC 60364. Seperti anda lihat, saya kategorikan sinopsis kepada dua bahagian. Yang pertama, able to relate theoretical aspect in practical work on electrical wiring during workshop session. Yang kedua, provide student with the knowledge and skill in doing different type of practice in electrical wiring. Di sini, seperti anda perhatikan, terdapat 5 kaedah yang akan digunakan, iaitu wiring installation, wiring protection, wiring inspection, wiring testing dan sustainable energy. Seperti yang anda perhatikan pada slide ini, terdapat 4 learning outcome yang akan dicapai oleh pelajar sepanjang belajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Yang pertama, PO1 iaitu Practicing Technician in Electrical Engineering Related Field, dan kedua, Contributing to Society with Professional Ethic and Responsibility. Manakala PO3 dan PO4 anda dapat perhatikan pada slide ini. So, kata kata lain, sistem politeknik, terutama Jabatan Kejuruteraan Elektrik, akan menghasilkan seorang pelajar bukan sahaja mampu bekerja mengikut garis panduan yang telah ditetapkan, tetapi juga bertanggungjawab dan mematuhi etika kerja serta berprinsip. Selain daripada itu, ingin menghasilkan pelajar yang mampu bekerja sendiri tanpa bekerja dengan syarikat lain. Manakala course learning outcome adalah seperti yang terpapar di paparan ini. Melalui slide ini, anda dapat lihat terdapat 2 kaedah pengajaran yang akan diterapkan bagi membantu anda menguasai kemahiran-kemahiran di dalam melakukan kerja pendawaian elektrik. Yang pertama adalah interactive lecture dan yang kedua laboratory activity. Daripada 2 kaedah ini, anda dapat perhatikan penekanan amat diberikan terhadap kerja-kerja di makmal ataupun bengkel. Seperti yang dapat lihat, penilaian asesmen sini terbagi kepada 5 jenis asesmen. Yang pertama, teori quiz. Terdapat 2 teori quiz yang akan anda semua jalankan, yang akan menyumbang kepada 10% pemarkahan. Manakala yang kedua, 6 practical work yang akan menyumbang kepada 50 markah. Dan ketiga, practical test. 1 practical test akan dilakukan yang akan memberi markah sebanyak 10%. Dan 1 mini project menyumbang kepada 20%. Dan yang terakhir sekali yang saya lindung ni adalah practical work tapi penilaian dari segi generic skill. Generic skill ini, penilaian dia adalah melibatkan sahsia anda, kerjasama kumpulan dan sikap semasa kerja pendawaian dilakukan. So, di sini anda dapat perhatikan semua asesmen ini tiada melibatkan peperiksaan akhir. Jadi, saya ingin tekankan di sini supaya setiap pelajar sentiasa menghantar asesmen berpandukan kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh pensyarah anda semua. Untuk pengetahuan anda juga, bagi practical work, setiap kumpulan akan dibahagikan sama ada 2 ataupun 3 orang satu kumpulan. So,
Pandai-pandai anda lah bekerjasama dalam melakukan kerja kumpulan. Kerana seperti yang saya katakan tadi, markah generic skill akan memberi kesan terhadap assessment anda. Di sini anda dapat perhatikan course schedule yang kita akan lakukan terutamanya untuk practical work sepanjang anda mengambil subjek ini. Untuk minggu pertama dan minggu kedua, anda akan didedahkan terhadap pemasangan distribution board. Manakala untuk minggu ketiga dan keempat akan didedahkan terhadap PVC pipe conduit. Begitu juga dengan minggu kelima dan keenam, PVC conduit pipe. Manakala pada minggu ketujuh dan ke-8, anda semua akan didedahkan terhadap pendawaian menggunakan GI conduit. Setelah itu, anda akan buat wiring protection pada minggu 9 dan ke-10. Seterusnya, minggu 11 dan ke-12, anda akan buat inspection, testing and wiring installation. Minggu ke-13, anda akan buat mini check. Dan pada minggu ke-14, iaitu minggu terakhir, anda akan buat practical test. Kebiasaannya, practical test adalah secara berkumpulan, bukan secara individu. So, anda semua jangan risau. So, di sini saya sertakan jadual kerja beserta dengan tarikh untuk semester ini. Anda boleh rujuk juga kepada pensyarah-pensyarah anda untuk dapatkan tabel ini. Sebelum saya akhiri perkongsian saya pada kali ini, ingin saya tekankan kepada pelajar-pelajar semester 1 sesi Jun 2020 selaras dengan perkembangan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, ingin saya maklumkan pelaksanaan kuliah akan dilakukan secara atas talian, manakala pengendalian amali akan dilakukan seperti biasa di bengkel pendawaian. Jadi saya berharap para pelajar dapat hadir ke bengkel berpandukan kepada jadual yang ditetapkan. Walaupun begitu, saya harap juga kepada para pelajar dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Politeknik Port Dickson dan kerajaan. Akhir kata daripada saya, jangan lupa subscribe, like, share dan tekan butang loceng. Terima kasih. Bye.